Ringkas-ringkas habis cerita Nabi Allah Nuh, datang pula satu kaum yang Allah jadikan kaum ni lebih besar, lebih tegap, lebih hebat, lebih bersemangat daripada kaum yang telah dibinasakan oleh Allah, iaitu kaum Ad. Kaum Ad ni mendiami satu bumi yang disebut sebagai bumi Ahqaf. Bukankah tuan-tuan di dalam Al-Quran ada satu surah yang disebut surah Al-Ahqaf? Nabi yang diutuskan untuk kaum Ad, Nabi apa? Nabi apa? Pengurusi. Nabi lepas Nabi Nuh, Nabi apa? Nabi Hud alaihi salam. Cuma pesen dia berbeza. Patutnya bila saudara kita, keturunan kita yang paling dekat sudah dibinasa dan dimusnahkan oleh Allah, cukuplah itu sebagai iktibar dan pengajaran. Siapa lawan Allah, inilah akibat dia. Siapa tentang Allah, inilah kesudahan dia. Cukup kita pegang demikian. Tetapi sifat manusia ni sentiasa lalai, leka dan lupa. Bila datangnya umat Nabi Allah Hud yang disebut Ad ni, yang Allah bagi kekuatan pada tubuh badan mereka, perawakan dan perwatakan mereka jauh lebih baik dan menarik, apa yang berlaku? Pada zaman mereka, mereka telah membina kota-kota besar, bangunan-bangunan yang tinggi, laksana kota metropolitan. Dan ini dirakamkan oleh Allah selalu yang dibaca oleh imam-imam tatkala dia mengimamkan solat subuh, surah Al-Fajr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Apa dia? Adakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah telah memperlakukan kepada kaum Ad? Iram zatil imad. Iram tu nama bandar mereka, nama kota mereka. Til imad, dipenuhi dengan tiang-tiang yang besar, tiang-tiang yang hebat, kota kosmopolitan. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang mana penciptaan dan kreating mereka ini tidak akan pernah kamu saksikan pada tamadun dan kebudayaan sebelum tu. Tapi akhirnya dengan material dan keduniaan ini menyebabkan mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mereka mula membina benteng-benteng yang tinggi, mereka merasakan kehidupan ini kekal dan abadi. Lalu mereka merupakan unsur kerohanian yang kedua yang sepatutnya sentiasa diperingati oleh kita semua manusia, iaitu kematian, alam mahsyar, alam akhirat. Bahkan pada zaman Nabi Nuh, ada umat-umat yang mula bersuara mempertikaikan kesahihan dan kebenaran adanya alam mahsyar. Cerita orang tak percaya bab kubur, cerita orang tak percaya bab azab dan nikmat dalam kubur. Bersungguh sangat jadi batuk pula. Cerita orang tak percaya soal jawab dalam kubur ni, cerita orang yang tak percaya dihimpun bertemu dengan Allah, diberi buku, diberi amalan, ditimbang amalan, berjalan di sirat, berakhir syurga neraka, bukan hari ini. Tapi seawal umat Nabi Nuh dah ada yang mula mempertikaikan kiamat tu akan ada ke tak? Mati ni ada soal dalam kubur ke tak? Nikmat dan azab kubur ada ke tak? Bahkan inilah tugas Nabi Allah Hud untuk mengembalikan hakikat penciptaan kemanusiaan itu apa? Kenapa kita perlu berhubungan dengan Allah? Kenapa perlu berhubungan dengan manusia? Kenapa perlu mati? Dan apakah hubungan amalan-amalan dan ibadat kita bila berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nak berhenti? Okey. Alhamdulillah. Jadi akibat penderhakaan yang dilakukan oleh umat Nabi Allah Hud,
iaitu kaum 'Ad tadi, secara ringkas Allah juga menghukum mereka dengan satu pekikan kuat berupa suara guruh yang datang daripada langit, yang akhirnya menyebabkan mereka rebah seorang demi seorang, berkelimpangan tersungkur dalam menerima kutukan dan laknat daripada Allah akibat perbuatan tangan-tangan mereka sendiri. Dan didatangkan angin ribut padam pasir yang menimbus bangkai-bangkai dan mayat-mayat mereka. Itulah kesudahan mereka yang menolak pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga berkaitan dengan umat seterusnya, iaitu kaum Samud, yang didatangkan Nabi dan Rasul kepada mereka, iaitu Nabi Allah Saleh. Tempat kaum Samud disebutkan di dalam Al-Quran iaitu Al-Hijr. Juga ada satu surah di dalam Al-Quran yang dinamakan sebagai surah Al-Hijr. Tempat ini juga disebut sebagai Wadil Qura. Di sinilah hidupnya kaum Samud, yang kalau kita ambil pertimbangan tadi, dah 2 generasi sebelum ini yang dihukum, dimusnahkan, menerima laknat oleh Allah. Patut lebih lagi lah persediaan daripada mereka untuk menolak kejadian-kejadian seumpama ini akan berlaku ke atas diri mereka. Tetapi sekali lagi sifat kelalaian, kelekaan dan hawa nafsu yang diperturuti oleh manusia, di samping campur tangan hasutan-hasutan dan belitan-belitan yang dijalankan oleh iblis dan juga syaitan, akhirnya sekali lagi satu kaum terheret dalam lembah kemusnahan dan kebinasaan, iaitu kaum Samud, yang mana mereka lebih menitik beratkan apa yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang keturunan mereka dari generasi ke satu generasi. Penyembahan berhala masih lagi bersisa, dan lebih jauh ada beberapa riwayat yang menyebut ada di kalangan berhala-berhala tadi adalah manusia-manusia yang diselamatkan oleh Allah di atas kapal Nabi Nuh alaihi salam dulu. Jadi mereka memuja, mereka meminta pertolongan kepada beberapa individu yang mereka idolakan, yang mereka patungkan, yang mana sebahagian daripada mereka tu adalah manusia yang terselamat di atas kapal Nabi Allah Nuh. Akhirnya datanglah Nabi Allah kaum Samud Saleh. Saleh ni adalah orang kaum mereka sendiri, orang kampung sendiri. Lalu Saleh dipertikaikan. Kenapa mesti kamu wahai Saleh? Kenapa Allah lantik kamu jadi nabi? Kenapa Allah lantik kamu jadi rasul? Untuk memberi kesedaran kepada kami, untuk mendakwahkan ajaran kamu kepada kami. Sedangkan kalau boleh banyak lagi orang lain yang Allah boleh lantik jadi nabi dan rasul untuk memperingatkan kami. Ini menyedarkan dan memperingatkan kepada kita, kadang-kadang benda seperti ini boleh berlaku dalam ruang lingkup realistik kehidupan kita sekarang. Kebiasaan bila peringatan, bila dakwah tu datang daripada orang yang dekat dengan kita, orang yang dikenali, satu kampung, satu kawasan, satu taman, payah kita nak dengar. Tambah-tambah jenis abang nak nasihat adik, dia cakap apa? Alah, abang pun lebih kurang. Biasa ayat macam tu. Kalau nasihat bapa kepada anak, bapa pun lebih kurang, mak pun lebih kurang, sepupu pun lebih kurang. Jadi dia lebih selesa nak dengar daripada orang luar, orang yang dia tak kenal. Aku habis cerita dah anak aku ni, Din, hang tolonglah. Patut sepak-sepak, patut tampak-tampak. Dan ini juga bukan berlaku dalam bidang dakwah. Tapi biasa kalau kita tengok bomoh-bomoh dan dukun-dukun ni, dia tak terkenal sama orang kampung dia, betul tak? Yang pi berobat dekat dia tu orang kampung dia ke orang KL? Dia duduk Johor, orang KL turun, orang Negeri Sembilan turun, orang Penang turun, orang kampung dia hebat di mata orang lain pun orang kampung dia. Seolah-olah itulah gambaran dan analogi yang lebih mudah untuk kita bagi nampak.
Tak ada orang lain ke? Hakikatnya kalau datang orang lain sekalipun yang bukan dari kawasan dan kampung mereka, agak-agak mereka nak dengar ke? Tak dengar juga kalau tak mau dengar. Tak dengar juga kalau mata, hati, telinga, pendengaran, penglihatan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mula-mula mempertikaikan tentang kenabian dan kerasulan. Lepas tu dia mempertikaikan apa? Dia mempertikaikan kalau betul kamu nabi, betul kamu rasul, tunjukkan bukti. Tunjukkan tanda. Mana mukjizatnya kalau kamu ni nabi? Mana mukjizatnya kalau kamu ni rasul? Secara ringkas didatangkan mukjizat oleh Allah berupa apa mukjizat Nabi Allah Saleh? Keluar apa? Ada seketul batu, keluar apa dari celah batu tu? Keluar seekor unta. Kalau bukan unta yang keluar pun, binatang yang lebih kecil, dia tetap bermukjizat. Keluar daripada seketul batu seekor ayam. Pelik ke tak pelik? Pelik. Ketul batu. Bukan keluar daripada telur. Kalau yang keluar daripada ketul batu tu seekor kambing pun pelik. Kalau seekor lembu pun pelik. Bahkan unta yang besar lagilah pelik. Kalau kita kata saya pun ada mukjizat, sekejap lagi dari belakang semak tu keluar seekor kambing. Tiba-tiba keluar sungguh kambing. Padahal kambing tu sesak ke, kambing tu duduk makan dalam tu. Kita pun tengok hebat tak mukjizat aku. Keluar sungguh kambing. Itu bukan mukjizat, itu andaian dan agak-agak tiba-tiba keluar kambing. Kalau masa tu keluar Abang B macam mana? Oh, tak kena tekaan saya. Mukjizat saya tersasar. Ingat ke kambing, keluar Abang B. Hak tu andaian, tekaan, agakkan. Siapa-siapa pun mungkin boleh kena, siapa-siapa mungkin boleh tersalah. Tapi ini memang mukjizat. Tapi akibat kedengkian demi kedengkian, nak melumpuhkan usaha dakwah ni, nak suruh makin minima orang yang percaya dan beriman pada Saleh, maka perancangan dibuat. Cerita tentang perancangan, tentang agenda, tentang konspirasi ni bukan hari ni tuan-tuan. Dah berlangsung sejak zaman Nabi-Nabi dan Rasul. Cuma pemaknaan dan pengistilahan guna pakai. Sebelum timbul istilah konspirasi, kita guna agenda, kita guna berperancangan, kita guna pengkhianatan. Hari ni istilahnya lebih moden. Benda sama, apa dia? Nak buat jahat kat orang. Nak buat benda baik kat orang. Bukan benda baik, benda tak baik kat orang. Jadi perancangan yang dibuat nak buat apa dekat unta soleh ni? Kita nak bunuh. Tadi minta bukti sangat. Bila dah ada bukti, hang nak buat macam-macam. Lebih jauh nak bunuh unta Nabi Saleh, maka pakatan pun dibuat. Akhirnya terbunuhlah unta Nabi Allah Saleh. Bahkan Nabi Saleh dengan keluarganya sendiri di malam hari juga mereka nak bunuh Nabi Allah Saleh. Bahkan lebih jauh meminta musibah, meminta laknat dan kutukan Tuhan tu disegerakan. Dia buat main-main, dia buat cabaran. Dah kata kalau kami bunuh, kalau kami apa-apakan unta ni, mana dia musibahnya, mana dia laknatnya, mana dia kutukannya. Marilah dia cabar pula. Tempoh 3 hari. Mula-mula muka bertukar jadi warna apa dulu? Kuning. Lepas tu muka kamu akan tukar jadi merah, muka kamu akan tukar jadi hitam, kemudian tunggulah balasan daripada Allah. Jadi sungguh makin takut, jadi sungguh makin takut, jadi sungguh makin takut. Akhirnya terjadilah gegaran dan gempa yang melingkupkan mereka semua.